Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada kali ini kita akan sambung perbincangan kita mengenai jadual berkala. Kali ini kita akan fokuskan kepada unsur kumpulan 1. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam kimia KSSM untuk tingkatan 4. Standard pembelajaran iaitu objektif yang perlu pelajar capai di akhir video ini. Yang pertama, pelajar boleh mengelak perubahan sifat fizik unsur apabila menuruni kumpulan 1. Yang kedua, pelajar boleh mengkaji sifat kimia bagi tindak balas antara unsur kumpulan 1 dengan air, gas oksigen dan klorin. Dan akhir sekali, pelajar boleh mengelak perubahan kereaktifan unsur apabila menuruni kumpulan 1. Mula-mula sekali kita tengok unsur-unsur dalam kumpulan 1. Sebelum itu kita imbas kembali mengapa unsur-unsur kumpulan 1 ini berada di kumpulan 1. Ini kerana semua unsur di dalam kumpulan ini mempunyai satu elektron pada petala valens. Unsur-unsur kumpulan ini juga dikenali sebagai logam alkali. Kenapa? Kerana apabila logam ini kita larutkan dalam air, dia boleh menghasilkan larutan beralkali. Unsur-unsur kumpulan 1 terdiri daripada lithium, Li, natrium, Na ataupun nama bahasa Inggerisnya sodium. Seterusnya kita ada kalium, potasium, K. Seterusnya kita ada rubidium, R, cesium, Cs dan juga francium, Fr. Seterusnya kita tengok kegunaan unsur-unsur kumpulan 1 dalam kehidupan seharian. Yang pertama, lithium selalunya digunakan dalam pembuatan bateri, terutamanya bateri handphone dan juga laptop. Yang kedua, natrium selalunya digunakan dalam pembuatan bunga api dan juga lampu dak jalan. Dan lain sekali, kalium merupakan kandungan utama dalam pembuatan baja. Sebab tu kadang-kadang dia dipanggil sebagai potash, iaitu baja yang mempunyai kalium. Seterusnya kita tengok sifat fizik unsur-unsur kumpulan 1. Yang pertama, unsur-unsur kumpulan 1 ini merupakan pepejal kelabu dengan permukaan yang berkilat. Seterusnya, unsur-unsur ini juga lebih lembut berbanding dengan logam lain yang terdapat dalam kumpulan lain. Seterusnya, ketumpatan dan takat leburnya yang rendah. Ini kita bandingkan dengan logam lain. Bukan kita bandingkan dengan unsur lain. Kita bandingkan dengan logam sahaja. Dan akhir sekali, unsur ini juga merupakan konduktor haba dan juga elektrik yang baik. Ini merupakan sifat yang biasa bagi logam. Seterusnya kita tengok perubahan sifat fizik dan kimia apabila menuruni kumpulan. Apabila kita berbincang mengenai sifat-sifat mengenai ahli setiap kumpulan dalam jadual berkala, kita selalu bincangkan dia secara menuruni kumpulan. Maksudnya daripada atas ke bawah. Sebagai contoh ni kita bincangkan sifat perubahan sifat daripada lithium kepada natrium dan juga kepada kalium. Begitu, okey? So, yang pertama, saiz atom bertambah kerana pertambahan bilangan petala. So, kita tahu bahawa dalam kumpulan 1, semua mempunyai satu elektron valence. Manakala yang berbeza adalah daripada segi bilangan petala. Bilangan petala ini pula menentukan kedudukannya di dalam color. So, semakin ke bawah, color semakin besar. Color 1, color 2, color 3, color 4 dan seterusnya. So, bilangan petala yang semakin banyak menyebabkan saiz atom bertambah. Seterusnya, daripada segi kekerasan, kekerasannya akan semakin berkurang. Maksudnya, lithium lebih keras berbanding natrium dan natrium juga lebih keras berbanding kalium. Dan akhir sekali, ketumpahatan bertambah kerana pertambahan jisim. Okey, so antara lithium dengan natrium yang lebih tumpat adalah natrium. Dan antara ketiga segi ini, kita boleh katakan bahawa kalium merupakan unsur kumpulan 1 yang paling tumpat. Kalau sebelum ni kita bincangkan mengenai saiz, ketumpatan dan juga jisim, itu kita panggil dia sebagai sifat fizik. Kali ini kita akan bincangkan sifat kimia, iaitu kereaktifan bertambah. Kereaktifan ni maksudnya kebolehan dia untuk bertindak balas dengan unsur lain. Kalau kita katakan dia reaktif, maksudnya dia mudah bertindak balas. Kalau kita katakan dia kurang reaktif, dia sukar untuk bertindak balas. Okey, so apabila menuruni kumpulan, kita boleh dapati bahawa kereaktifan bertambah. Kenapa kereaktifan bertambah? Kerana yang pertama, saiz atom bertambah. So apabila saiz atom bertambah, jarak antara nukleus dengan elektron valens akan bertambah. So daya tarikan nukleus kepada elektron valens semakin lemah, maka elektron valens semakin mudah dilepaskan supaya atom mencapai susunan elektron valens yang oktet yang stabil.
Okey, kalau kita dapati bahawa semua unsur ni tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan. Jadi untuk mencapai kestabilan, setiap unsur mestilah dalam keadaan dia susunan elektronnya duplet ataupun oktet. Sekiranya dia belum duplet dan juga belum oktet, maka dia perlu lakukan proses pergerakan elektron bagi membolehkan susunan elektron duplet dan juga oktet dicapai. Dalam kes kumpulan satu, cara dia untuk mencapai susunan elektron duplet dan juga oktet adalah dengan melepaskan satu elektron. Okey. Jadi, apabila saiz atom semakin besar, maka daya tarikan nukleus terhadap elektron pada petala tahir semakin lemah. Okey, manakala kalau kita tengok lithium ni dekat kan dengan elektron valence dia dengan nukleus, daya tarikan dia kuat. Jadi bila tarikan dia kuat, dia susah nak keluar. Kalau dia daya tarikan dia lemah macam helium ni, dia senang untuk lepaskan elektron. Jadi lebih mudah dia melepaskan elektron, lebih reaktif lah sesuatu unsur dalam kumpulan satu. Okey, so kita katakan di antara lithium, natrium dan helium. Helium merupakan unsur yang paling reaktif. Okey, begitu juga sifat untuk unsur kumpulan satu yang seterusnya yang kita tak bincangkan. Untuk kerana dalam sukatan ni memang kita akan bincangkan 3 unsur ini sahaja untuk dalam kumpulan satu, iaitu lithium, natrium dan juga helium. Jadi kita boleh katakan sekali lagi bahawa helium lebih reaktif berbanding natrium dan juga lithium. Seterusnya kita akan bincangkan sifat kimia unsur kumpulan satu. Kita akan bincangkan yang pertama, tindak balas dengan air. Yang kedua, tindak balas dengan oksigen. Dan yang ketiga, tindak balas dengan klorin. Okey, mula-mula sekali kita tengok tindak balas unsur kumpulan satu ini dengan air. So, tindak balas antara unsur kumpulan satu dengan air akan menghasilkan larutan hidroksida logam alkali dan gas hidrogen. Okey, sebagai contoh kita tindak balaskan lithium. Kita larutkan di dalam air. So, dia akan menghasilkan lithium hidroksida dan juga membebaskan gas hidrogen. Okey, so macam biasa kita soalan penulisan untuk kalau dalam exam dia tanya pasal sifat kimia, kamu kena tulis persamaan kimia, kena tulis persamaan kimia dia. Okey, so ni persamaan kimia dah siap. Okey, macam biasa kita imbangkan dulu. Okey, so Li ada 1, H ada 2, O ada 1. Okey, sebelah sini Li ada 1, H ada 3, O ada 1. Okey. Jadi kita tambah dululah kat sini. So H yang tak sama, jadi kita tambah 2 kat sini. So H ada jadi 4. O jadi 2. Okey. So kat sini kita tambahkan O dululah. So 2. Li jadi 2, O jadi 2, H jadi 4. Okey, imbangkan pula sebelah sini. Letak 2. Jadi Li ada 2. Okey, so dah balance. Okey, so balance dah sudah. Okey, so kemudian kita teruskan lagi dengan kalau kita tindak balaskan natrium. So, kalau kita tindak balaskan ini, kita salin je lah. 2 Na, kita tindak balaskan dengan 2 H2O. Dia akan menghasilkan natrium hidroksida dan juga gas hidrogen. Manakala kalau kita tindak balaskan dengan helium, kita tindak balaskan dengan air, akan menghasilkan helium hidroksida dan juga gas hidrogen. Yang beza ini saja, N, K, Li. Yang lain sama. Hujung kita panggil hidroksida. So, larutan hidroksida ni merupakan larutan beralkali. Okey, larutan alkali. Okey, ini sebenarnya eksperimen ni kita boleh buat dekat dalam makmal lah. Tapi memandangkan kita tengah PKP, kita tak boleh buat. Jadi kalau kamu nak tengok eksperimen ni, kamu boleh tengok kat YouTube banyak. Kamu cari reaction between
apa tu, group 1 metals with water. Boleh macam tu Okey, so cara dia mudah saja. Kita cuma masukkan saja logam tersebut dalam air tapi eksperimen ni antara eksperimen yang berbahaya lah, sebab logam kumpulan satu ni dia sangat reaktif apabila kita campak dalam air dia boleh melompat-lompat macam jet ski. Jadi kalau kita buat eksperimen ni kita ambil sikit je, kecil je. Bak kata apa tu, kawan cikgu sebesar butir beras je ambil dia punya logam tu, kecil je. Lepas tu kita letak dalam air sebab memang dia akan melompat-lompat macam jet ski. Seronok sebenarnya buat eksperimen ni kalau kat sekolah. InsyaAllah nanti kalau sekolah dah boleh buka, nanti kita akan buatlah eksperimen ni. Okey, sebab eksperimen ni mudah aja. Okey, so kalau kita campak dekat dalam air, dia akan menghasilkan nyalaan dan nyalaan dia mempunyai warna yang berbeza mengikut kepada kereaktifan dia. Okey. So, kalau kita tindak balaskannya dengan lithium mula-mula, so kita akan dapati bahawa pergerakan dia perlahan. Dia macam jet ski yang baru nak start. Perlahan je dia bergerak. Okay. So, warna nyalaan dia adalah merah. Okay. So, selepas kita selesai eksperimen, air tersebut kita akan uji dengan kertas litmus merah. So, apabila kita uji dengan kertas litmus merah akan bertukar menjadi biru. Begitu juga kalau kita uji dengan natrium. Untuk natrium, dia akan bergerak dengan lebih cepat berbanding dengan lithium dan dia menghasilkan warna nyalaan yang berwarna kuning. Api dia warna kuning. Manakala kalium pula, dia punya pergerakan sangat cepat. Ini memang betul-betul macam jet ski. Berdesuk, melompat-lompat dia. Okay, dan dia menghasilkan nyalaan yang berwarna kuning. Sama juga apabila selesai eksperimen, kita uji air yang terhasil, larutan tersebut dengan kertas litmus. Kertas litmus akan bertukar daripada merah kepada biru. So, ini menunjukkan bahawa larutan yang terhasil merupakan larutan alkali. Okay. So, kereaktifannya kita boleh perhatikan daripada segi pergerakan dia. Okay, kita dapati bahawa apabila menuruni kumpulan, pergerakan semakin cepat. So, kereaktifan bertambah apabila menuruni kumpulan. Okay. So, terusnya kita tengok tindak balas unsur kumpulan 1 dengan oksigen. So, apabila kita tindak balaskan unsur kumpulan 1 dengan oksigen, dia akan menghasilkan oksida logam alkali, iaitu pepejal yang berwarna putih. Okey, kita tengok dulu tindak balasnya kalau kita lithium. Dengan lithium Lithium apabila kita tindak balaskan dengan oksigen. Okay, untuk oksigen, hidrogen, klorin, bromin, iodin tu semua kamu kena tulis 2 O2, H2, Cl2 Okay, so O2 ni gas oksigen, dia akan menghasilkan oksida logam alkali, iaitu Li2O. Okay, iaitu lithium oksida. Ni nama dia. Lithium oksida. Okay. So, kalau kita, macam biasa persamaan ini, kita imbangkan dah dulu. So, kalau kita imbangkan, dapat 4. Di sini ada 2. Okay. So, kalau kita tindak balaskan natrium pula, kita tindak balaskan dengan oksigen. So, dia akan menghasilkan natrium oksida. Macam mana boleh jadi macam ni? Ingat Na positif, O2 negatif, kita crosskan. Okay. So, sebab itu dia dapat Na2O. Okay. Okay, seterusnya kita tengok tindak balas dengan kalium. Kalau kita tindak balaskan kalium dengan gas oksigen, maka dia akan menghasilkan kalium oksida. Okey. Seterusnya kita tengok eksperimen ini kalau kita jalankan di dalam makmal. Cara kita buat eksperimen adalah kita penuhkan balang ni dengan gas oksigen dahulu. Kemudian kita akan nyalakan logam dan kita akan masukkan logam yang dah menyala tu, logam kumpulan 1 itu di dalam balang berisi gas oksigen. Yang kita perhatikan adalah daripada segi warna nyalaan. Eksperimen ni sebenarnya nak buat kat makmal boleh, tapi cikgu
baru buat 2-3 kali lah eksperimen ni. Sebab setiap kali buat eksperimen ni, sudu pembakaran ni musnah. Sebab dia berlubang. Jadi dia rosak. Jadi lama-lama nak buat eksperimen ni tak boleh. Sebabnya sudu balang gas ni semua dah terbakar. Dia jadi bocor. Jadi tak buat eksperimen ni. Ni pun kamu boleh cari kat YouTube video ni ada banyak. Okay, so yang kita perhatikan adalah pada segi warna nyalaan. Okay, so lithium dia akan terbakar dengan nyalaan merah. Natrium akan terbakar dengan nyalaan kuning dan helium terbakar dengan nyalaan ungu. Dari situ kita boleh tengok reaktifan. Dia macam warna bintang. Kan kita dah belajar dulu kan pasal bintang. Bintang ni kalau dia yang paling sejuk, dia warna dia adalah merah lah warna dia. Kalau dia panas sikit, warna dia kuning. Kalau dia panas banyak, dia warna ungu, biru, dan paling panas bintang adalah yang berwarna putih. Okay. So kita tengok warna nyalaan ni. So yang panas ni adalah helium lah. So helium menunjukkan bahawa helium yang paling reaktif. So seperti biasa kita katakan bahawa kereaktifan bertambah apabila menuruni kumpulan 1. Okey? Jadi eksperimen ini akan menghasilkan logam oksida. So logam oksida ini apabila dia dilarutkan di dalam air, dia akan membentuk larutan alkali. Okey? Sebagai contoh tadi, kalau kalau lithium, so lithium kalau kita tindak balaskan dengan oksigen, dia akan menghasilkan lithium oksida. So sekiranya lithium oksida ini kita larutkan dia di dalam air, dia akan membentuk larutan lithium hidroksida. Okey? Lithium hidroksida. Okey. So macam biasalah kita imbangkan persamaan ini, so jadi 2 di sini. Okey. So kita tengok kalau natrium oksida kalau kita tindak balaskan dengan air, dia akan menghasilkan larutan natrium hidroksida. Manakala helium oksida kita tindak balaskan dengan air, dia akan menghasilkan larutan helium hidroksida. Dan hari sekali kita tengok tindak balas unsur kumpulan 1 dengan klorin. So apabila kita tindak balaskan unsur kumpulan 1 dengan klorin, ia akan menghasilkan klorida logam, iaitu pepejal yang berwarna putih juga. Okey, so kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan tindak balas, so Li kita tindak balaskan dengan Cl2. Cikgu dah beritahu tadi kalau untuk oksigen, hidrogen, klorin, iodin, bromin, semua kita tulis je dalam kedudukan dalam keadaan dia molekul dui atom. Dia dua-dua. Okey. So kita akan hasilkan LiCl. Okey, ini nama dia adalah lithium klorida. Okey. So macam biasa kita imbangkan persamaan dia. Okey, dah imbang dah. Okey, itu kalau tindak balas dengan lithium. So kalau tindak balas dengan natrium pula, kita tindak balaskan natrium dengan gas klorin, dia akan menghasilkan natrium klorida, NaCl, iaitu garam yang kita guna kat dapur tu, natrium klorida. Dan sekali kalau kita tindak balaskan dengan helium tidak balas dengan gas klorin, dia akan menghasilkan helium klorida, KCl. Okey. Dia punya eksperimen sama macam eksperimen untuk uji tindak balas dengan oksigen. Kita gunakan tabung gas, balang gas. Cuma eksperimen ni memang cikgu jujur tak pernah buat lah. Sebab susah nak dapatkan gas klorin. Gas klorin ni susah nak dapat. Masuk cikgu stok untuk sekolah ni susah nak dapat lah. Kalau macam oksigen tu senang. Okey. Dan akhir sekali kita tengok unsur-unsur kumpulan 1 ini.
Secara kesimpulannya dapat kita simpulkan bahawa kereaktifannya bertambah apabila menuruni kumpulan. Maksudnya untuk unsur-unsur lain yang kita tak belajar seperti cesium, francium, rubidium tu maksudnya lagi ke bawah, lagi reaktif lah unsur itu berbanding unsur-unsur yang berada di sebelah atas kumpulan satu. Oleh kerana unsur kumpulan satu ini sangat reaktif, maka unsur-unsur ini perlu disimpan di dalam minyak parafin bagi mengelakkan tindak balas dengan wap air berlaku. Kalau dalam makmal kita simpan di dalam minyak. Minyak parafin ni minyak ada warna jernih lah minyak ni. Kita akan simpan logam tu kat situ. Kalau kita nak buat eksperimen guna logam kumpulan satu kan, kita kena keluarkan logam tu daripada botol tu pakai apa? Pakai forceps, kemudian kita lap kering-kering pakai kertas turas, baru kita potong sikit je, yang lebih tu kita simpan balik dengan dekat dalam botol tu. Dia memang tak boleh terdedah, jangankan air, wap air pun dah boleh untuk menghasilkan letupan. Jadi dia sangat reaktif, sebab itu dia perlu disimpan di dalam minyak parafin. Okay, dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah sudah video kita untuk kali ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan pada kali ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa subscribe, komen dan juga like YouTube channel cikgu ya. Sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.